Assalamualaikum. Okey. Dah hampir pukul 2. Mungkin boleh komen. Ada dengar ke tak? Mungkin boleh komen dengar ke tidak? Assalamualaikum. Mungkin boleh komen sikit. Okey. Dah hampir pukul 2. Mungkin boleh. Okey, siapa yang mendengar boleh komen. Kepada yang mendengar boleh komen. Saya sengit sikit. Okey, belakang tu ada banner. Dia tutup berselerak sikit. Dia kurang center lah. Okey, 6 pukul 2. Kita tunggu sikit sekejap. Allah Akbar. Okey, sebelum tu hari ni memang agak sibuk juga aktiviti dia. Dari pagi tadi kita orang buat persiapan. Maklumlah kami adalah pagi tadi kita ada mega live dengan Richwork. Ada mega live dengan Richwork. Kepada yang boleh nak tonton di live tu boleh tonton di Richwork punya ni lah mega live di channel YouTube ada. Jadi dia agak sibuk petang ni. Lepas tu ada beberapa kes yang mana perlukan house call. Dr. House punya ni. Kami pergi ke rumah pesakit untuk memberikan rawatan. Lepas tu ni baru balik-balik Dr. House. Patient pun dah menunggu ada 4-5 orang. Kita tu jadi agak kelang kabut hari ni. Agak kelang kabut. Bercakap pun banyak. Okey, ini tajuk borak sihat kita hari ni adalah tentang bisul. Okey, sebelum kita bermula borak sihat tentang bisul, mungkin masih ada yang belum mengenali diri saya. Jadi saya introduce diri saya dulu. Saya Dr. Andalas dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Klinik Kurnia beroperasi 24 jam, tapi sepanjang tempoh PKP sehingga 23 hari bulan ni kita beroperasi daripada pukul 8 pagi sehingga 12 malam saja. Pada raya pertama kita akan buka kembali 24 jam. Raya pertama, mulai raya pertama kita akan buka kembali 24 jam. Kepakaran Klinik Kurnia adalah membantu masyarakat untuk mengetahui status kesihatannya supaya kekal sihat, cergas dan aktif serta dapat tidur lena di malam hari. Klinik Kurnia telah membantu hampir 5,000 orang pesakit untuk mengetahui status kesihatannya melalui program-program yang kami adakan di kampung-kampung, di dewan-dewan, di taman-taman dan juga di klinik mulai dari September tahun lepas 2019 hingga Februari tahun 2020. Kalau tak disebabkan oleh PKP, saya rasa lagi ramai. Sebab kita melakukan event pemeriksaan kesihatan oleh Klinik Kurnia secara percuma. Itulah pemeriksaan kesihatan secara percuma. Jadi kalau ada yang berminat untuk menganjurkan pemeriksaan kesihatan, boleh hubungi kami di nombor handphone 0112952424. Okey. Komen kalau ada yang dengar boleh komen. Dengar ke tidak? Dengar Okey, kita dia tekak je kering sikit. Sebab banyak bercakap. Okey. Kes yang pada hari ini adalah ada seorang wanita berumur 47 tahun mempunyai penyakit kencing manis kira-kira 2 tahun. Lepas tu sekarang dia mengambil ubat dan insulin untuk penyakit ni. Menurutnya kawan penyakit adalah baik, tapi gula darah terlalu tinggi walaupun sudah ambil ubat. Tu kawan penyakit agak baik tapi gula darah tetap tinggi. Sejak 2 bulan yang lepas, saya perasan punya bisul di bahagian belakang leher saya berupa jawat. Mula dia tidak pulihkan namun menjadi semakin besar dan menyakitkan. Bahagian bisul tersebut menjadi kemerahan dan panas. Saya juga merasa demam untuk beberapa hari yang lalu. Pesakit juga telah makan ubat Panadol tetapi tidak ada kesan pada bisul tersebut walaupun demam saya telah berkurang. Sekarang terdapat lebih daripada satu bisul di sekeliling. Ini menyebabkan saya suka tidur pada waktu malam dan rasa tidak selesa. Saya juga mengalami kesukaan untuk memakai pakaian kerana apabila berkaitan dengan bisul, ianya lebih menyakitkan.
apakah harus saya buat untuk menghadapi masalah bisul tersebut? Okey. Ini masalah-masalah yang sering dialami oleh pesakit-pesakit yang, terutama penyakit-penyakit yang mengalami kencing manis ataupun yang susah untuk menjaga kebersihan di sebelah belakang. Ya? Itu. Sakit ni kita panggil, dan istilahnya memang dalam istilah bahasa kita ada bisul, tapi dalam istilah medis ada abses. Dan dia sering dijumpai pada pesakit-pesakit yang ada kencing manis yang tidak terkawal actually. Walaupun kalau kita tengok tadi saya baca, kawalan penyakit saya adalah baik, tetapi ada kalanya tahap gula darah saya terlalu tinggi. Ini memang makanan minat betul lah dengan gula darah yang tinggi ni. Penyakit kencing manis tidak kawal, bisul sering dikawal oleh bakteria yang nama, tak salah, Staphylococcus aureus. S. aureus. Selalu bakteria ni akan menyebabkan jangkitan bisul tu menjadi lebih teruk. Jadi apabila adanya kencing manis, dengan adanya penyakit kencing manis menyebabkan proses penyembuhan dan juga meningkatkan risiko jangkitan. Jadi untuk tu pesakit-pesakit adalah disarankan untuk berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan rawatan. Sebab dia perlu kontrol, bukan saja sebab masalah bisul tu, tapi juga masalah kencing manis dia. Sebab untuk sembuh kencing manis dia perlu kontrol. Kalau tidak dia kena ambil ubat untuk mengawal kencing manis. Okey, selalu apa yang berlaku? Okey, jadi apakah bisul? Bisul ni ada actually, katakan ini bulu roma, nampak ke? Ada bulu roma. Kadang kotoran tu menumpuk di dalam bulu roma. Dia jadi dalam bulu roma, bukan dalam bulu roma, dalam folikel rambut yang ada tumbuh bulu roma tu, kotoran ataupun minyak dia akan menumpuk, menyumbat tu, yang menjadi seolah seperti jerawat, dan lama kelamaan dia makin besar. Kulit dia sekitar tu akan mula memerah dan mula jadi jangkitan, dan kotoran tu atau minyak ni akan lama kelamaan dia akan makin bonjol, membesar-besar. Dia akan jadi bisul, nanah dekat situ. Dia akan kumpul di bawah kulit tu, jadi makin besar-besar dia merah. Okey. Kalau pada awal bisul ni dia makin besar, apabila dia makin besar dia akan menyebabkan kesakitan. Kita katakan dekat sini, tapi sakit tu boleh menyebabkan sampai naik ke atas. Memang sangat sakit. Terutama kalau kena di bahagian kaki, memang sangat-sangat sakit. Sampai ke peha, walaupun kena dekat betis, naik sampai ke peha sakitnya. Itu. Dia kalau selalunya bisul ni akan berlaku di tempat yang banyak folikel rambut, yang banyak bahagian-bahagian liang roma yang tidak berapa yang tidak berapa bersih, yang tidak dijaga dengan bersih. Sebab bahagian-bahagian ni akan menjadi bagi part yang disukai lah orang kata, untuk bisul tu tumbuh untuk jadi bisul. Itu part dia. Jadi selalu part-part ni tempat bisul ada muncul, kalau kat muka kita panggil jerawat lah. Lepas tu kat leher, kat ketiak, bahu, pangkal peha, dekat belakang-belakang betis, kadang-kadang dekat bahagian kemaluan yang banyak rambut. Itu part-part yang memang yang sering berlaku bisul. Cuma istilahnya dipanggil. Kadang-kadang di bawah ni mata, cuma istilah kita panggil, ada kita panggil bisul, ada kita panggil melanosis, ada kita panggil folliculitis. Jadi semua tu bisul adalah abses. Itu. Dan apabila bisul yang banyak di satu tempat, ada banyak mata, itu kita panggil carbuncle. Okey, macam akak ni kata tadi, mula dia satu, lepas tu di sekeliling tu makin banyak bisul, itu dipanggil carbuncle. Dan ini adalah satu keadaan terbentuk daripada beberapa biji bisul. Okey. Macam saya beritahu tadi, penyebab bisul adalah salah satu adalah oleh kuman tadi. Kuman tadi Staphylococcus aureus. Kuman ni akan kuman ni masuk, sebab kita boleh folikel rambut,
dia akan masuk, lepas tu kotoran, dia akan mula masuk dalam sistem ke badan kita. Jadi dia akan menyebabkan bisul makin besar. Okey, itu penyebab dia. Selain itu masalah-masalah yang memperberatkan keadaan adalah satu masalah kencing manis, kebersihan diri yang kurang, lepas tu penyakit kulit bila kita gaul. Itu antara masalah yang boleh, mungkin sistem imun yang tidak bagus, itu yang boleh menyebabkan atau yang boleh memperburukkan keadaan berlakunya bisul. Okey. Jadi bisul ni kita boleh tahu daripada gejala bisul ni, bukan gejala, kita boleh nampak daripada tu boleh berlaku benjolan. Lepas tu makin besar, lepas tu dia agak lembut tapi menyakitkan sebab dia mengisi ruang sampai sakit, sampai naik ke, kalau berlaku kat lengan dia naik ke atas. Lepas tu kulit yang sekeliling tu jadi memerah, kadang ada demam. Lepas tu kita boleh rasa kelenjar limfa membengkak. Itu antara yang kita boleh jumpai apabila terdapatnya bisul, sebab proses untuk tubuh melawan dengan kuman yang tengah menjangkiti tubuh kita. Okey. Jadi apakah rawatan untuk bisul? Saya sarankan apabila anda kena sebarang pembekakan pada bahagian kulit, mana-mana kulit pun, tolong jumpa doktor dengan segera. Terutama kalau dekat bahagian belakang, kalau ada kencing manis, lepas tu ada nanah dekat liang-liang roma, dekat bawah ketiak ke, jumpa doktor dengan segera. Sebab kalau pada awalnya kita mungkin boleh merawat bisul tersebut tanpa memerlukan intervention, tanpa memerlukan pembedahan. Sebab bila keadaan dia makin besar, selalu dia tidak akan berfungsi dengan hanya antibiotik sahaja. Jadi kita akan bagi rawatan awal dengan mulakan antibiotik. Kalau yang berkesan, bisul tu akan mengecut dan akhirnya akan menghilang. Kadang-kadang dia jadi keras tapi dia kecut. Okey. Dia jadi tu. Tapi kalau dibiarkan berlamaan, tidak mendapatkan rawatan, cuba berbagai ubat, dia akan menyebabkan bisul tu makin besar, akhirnya memerlukan intervention. Itu perlu melakukan pembedahan. Kita akan buat incision and drainage ataupun social recession. Dia ada beza incision and drainage dengan social recession. Macam saya katakan, kalau bisul tu hanya satu biji, satu mata, kita panggil absces, kita hanya perlu melakukan incision di atas pada tempat bisul tu mengikut garis kulit. Kita akan keluarkan nanah, lepas tu kita akan bagi antibiotik untuk continue. Selalunya bisul jarang kita jahit semula. Kita akan kita akan buat incision, kita akan biar dia terbuka. Kita packing kat dalam tu dengan forbidden packing untuk hari pertama, hari kedua. Lepas tu kita akan mula packing, cuci setiap hari sehingga tisu ni gross naik balik dan menutupi bahagian yang kita buat operation. Berbeza pula dengan kompleks mati bisul. Mati bisul, dia ada beberapa biji bisul di dalam satu kawasan. Contoh tadi akak ni kata dia mula dengan satu biji, lepas tu keliling makin banyak, ada banyak biji bisul berlaku. Itu kita panggil tadi, saya kata carbuncle. Itu kita punya, itu kita tak buat, kita tidak melakukan incision and drainage satu persatu, tak. Kita akan melakukan social recession. Kita akan buat incision yang agak dalam macam bentuk mangkuk, kuali. Kita akan potong dia, angkat keliling tu. Bila dia siap, dia akan nampak belakang tu betul-betul macam pinggan mangkuk yang punya curve tu. Macam tu. Ataupun bentuk kuali tu, social recession. Dia punya bentuk dia macam tu. Jadi benda ni kita perlu
cuci setiap hari. Cuci setiap hari untuk apa, memastikan bisul ni hasil daripada pembedahan ni berhasil. Jadi kita perlu buat benda tu tiap hari kita kena cuci. Jadi itu dipanggil carbuncle, itu ada intervention, kita akan bagi buat socialization, kita akan start antibiotik. Selalu socialization ni kita akan buat di hospital lah, kita tak akan buat di klinik biasa. Sebab dia melibatkan pendarahan, sebab kita akan potong dia. Memang bentuk betul macam kuali, sosa, kawah, bentuk macam kawah, dan ianya menyebabkan pendarahan waktu buat operation tu terlalu banyak darah yang keluar daripada benda yang darah halus. Jadi kita kena kena hentikan, stop bleeding. Kadang-kadang benda tu kecil tapi dalam dia sangat besar. Dia punya mata atas kecil, bisul tu, tapi dalam dia sangat besar. Jadi kita kena make sure poket dia semua clear, tak ada langsung. Kita akan betul-betul rub, tekan sampai nanah tu stop, tak ada keluar lagi nanah. Itu ada proses association. Buat dia tengok simple, tapi kadang-kadang tengok kecil je, tapi bila hasil keluar, sebab kita kena buang sampai dapat tisu yang sihat. Kalau tidak, dia memang susah sangat untuk sembuh. Dalam tempoh tu juga, kalau dia ada kencing manis tu perlu make sure control, perlu bagus. Kalau tidak, segala proses yang sama ada kita buat incision endonis atau buat socialization, tidak ada manfaatnya kalau masih ada bacaan gula yang tinggi, sebab dia akan sangat susah untuk sembuh. Jadi waktu tu perlu kontrol segala yang pemakanan, diet apa semua. Itu ada topik saya pada hari ini, ada tentang bisul. Dan saya harap anda dapat manfaat daripada topik saya pada hari ini. Okey, ada soalan? Tuan Muhammad Rashid Jabbar, bisul ada ubat tak, Dok? Bisul untuk awal ada ubat kalau kecil. Tapi kalau dah besar, kalau kita start ubat, selalunya apa pesakit datang, kalau dia memang bisul, kita akan start dulu antibiotik lah. Kita cuba dengan antibiotik, dia boleh kecut atau tidak. Tapi kalau tak kecut, lepas tu kita akan potong incision endonis. Kita tengok juga, kalau satu biji memang incision endonis. Kalau banyak mata macam saya kata, kita kena buat socialization. Okey. Itu jawapan untuk Tuan Muhammad Rashid. Okey, kalau ada yang lain? Kalau tak ada, saya rasa tu je untuk kali ini berkaitan dengan bisul. Semoga siapa yang menonton atau yang boleh tengok balik ulang di page, di group, akan mendapat manfaat tentang topik pada hari ini, iaitu tentang bisul, iaitu abses ataupun dalam kumpulan bisul yang banyak ada dipanggil carbuncle. Kepada penduduk Batu Pahat, semoga anda stay safe, menjaga jarak, pakai face mask, jangan lupa hand sanitizer, untuk memastikan kita berjaya, kita menang dalam memerangi COVID-19. Sebab jumlah yang kes baru makin stabil, tak terlalu tu. Dan daerah Johor pun banyak dah daerah yang hijau. Semoga ianya dapat diteruskan. Jika pada waktu raya nanti, tolong jaga apa yang dinasihatkan oleh PM kita. Itu je untuk kali ni. Saya rasa tak ada lagi soalan yang lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.